Betul. Kalau kita dengarkan apa yang disebutkan oleh Tuan Wan Rahimi dan semua di kalangan sarjana dan juga mereka yang terlibat untuk menggubal, benda ni bukan senang nak membalas dengan bunuh kembali. Tetapi kalau kita lihat trend hari ini, macam disebutkan tadi dengan pelbagai masalah jalan raya, kita pun berdepan juga. Saya pun selalu naik motor. Kita faham dan kadang-kadang kita ni tak rasa selamat tau. Tak rasa selamat dalam keadaan hari ini dengan pemandu mabuk, orang tension, PKP dan sebagainya. Tiba-tiba orang ikut arah berbeza kan. Betul, itu pun satu juga. Kadang-kadang saya pelik, ramai orang trend dalam beberapa untuk tahun ni lah, daripada awal tahun dia bawa kereta, apa kita panggil tu, daripada lawan arus. Lawan arus. Boleh buat kereta lawan arus dengan selamba. Lama pula tu. Ni apa cerita ni? Lepas tu bila dah berlanggar mabuk. Ini satu benda yang kadang-kadang kalaulah kena dekat keluarga kita yang terdekat, apa agaknya kita nak kata? Kalau hari ni makcik yang kena baru ni, yang jadi balu dan sebagainya, dia kata tak nak terlepas, jangan biarkan terlepas. Saya sokong seperti mana yang playback yang pertama awal tadi, dia kata jangan benarkan ada ikat jamin, biar mereput dalam tu kejap kan. Sebab apa, kadang-kadang kita rasa ini satu benda yang tidak adil. Bagaimana trend hari ini pembunuhan mudah sangat berlaku hanya dengan mabuk. Dan kalau kita sebut dengan diat mughalazah dikenakan kan, 100 ekor unta, 1 ekor 4,000. Kalau dia kena bayar pampasan 400,000 ringgit, kalau kita istilahkan dengan 1 ekor 4,000 ringgit kan. Jadi nak kata 400,000 ringgit dia kena bagi kepada keluarga mangsa sebagai pampasan. Itu pun tak mampu untuk merawat luka mangsa pembunuhan mabuk ni tadi. Cuma hari ni kita nak padankan dengan situasi dan trend kita. Semua dah mendesak. Saya kira semua netizen semua faham, bila bunuh balas balik dengan bunuh. Dan kita melihat juga dalam konteks undang-undang kita, macam disebutkan Tuan Wan Rahimi tadi, nak sampai ke tahap bunuh itu susah. Tapi apa agaknya yang boleh menyebabkan semua masyarakat puas hati dan mereka yang akan berdepan dengan situasi hari ini, berdepan dengan situasi nak minum arak ataupun berdepan dengan situasi yang kita katakan berdepan dengan masalah mabuk, membunuh dan sebagainya, boleh berhenti ataupun boleh menakutkan orang. Kalau kita kata bunuh, boleh tak menakutkan orang? Hari ini berapa banyak dah kes-kes jenayah yang kita balas dengan bunuh, tetap jenayah terus berlaku. Dadah misalnya, macam-macam. Tetapi memanglah susah kita nak bagi, benda ni memang tak boleh nak pastikan semua jadi elok. Tapi apa yang kita boleh buat, paling kurang dapat kita beri pengajaran kepada seluruh masyarakat yang lain. Penguatkuasaan yang kita katakan tadi, dia secara terus immediately akan memberikan kebaikan kepada masyarakat. Sebab itu saya rasa trend hari ini, dan dalam tempoh kita nak tunggu undang-undang ni digubal ataupun kita nak tunggu apa agaknya akan diberikan kepada mereka yang menjadi pembunuh akibat mabuk ni, berapa ramai lagi akan terbunuh. Berapa ramai kawan-kawan kita yang keluar bekerja kat sana, nak menyara anak bini dalam keadaan kerja tak ada, dalam keadaan segala macam hilang. Akhirnya balik dengan kain kapan, balik dengan kereta jenazah. Apa sebab? Dilanggar pemandu mabuk. Kita nak kata macam mana? Takkan kita nak kata, alah tak apalah kan, itu nanti kita bincangkan. Ini satu benda yang kita tak boleh masuk akal. Trend pembunuhan berlaku atas jalan raya ni berlaku dalam keadaan yang mudah. Dan saya boleh katakan dalam keadaan sangka, tak tahu sangka buruk ataupun baik saya, dalam keadaan hari ni mungkin dah sediakan arak atau togak aja minum, kemudian berlakulah apa saja yang mereka nak buat. Ini satu benda yang saya kira, tidak kira mana-mana bangsa, mana-mana agama sekalipun, individu yang melakukan itu perlu bertanggungjawab. Dan perlu memastikan, kita perlu pastikan keluarga mangsa ni tadi mendapat pembelaan, mendapat bantuan dan mendapat apa yang sewajarnya.